Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini. Amin summal amin. Yang lalu kita dah baca, dah bahas bab sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala. Yang pertama iaitu wujudun. Sifat wujud itu ada sedikit perbezaan pendapat di antara Imam Abul Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Imam Fakhrul Razi. Jadi hari ini kita masuk sifat yang kedua yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap orang yang mukallaf, baik lelaki dan perempuan, iaitu namanya khidamun. Artinya sedia Allah Ta'ala, lawannya baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu. Baik. Kidam sedia tu dengan makna tiada permulaan wujud. Tu makna sedia dengan dalilnya huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Tuhan yang awal. Awal bermakna dengan tiada permulaan. Iaitu azaliyun. Qadim lagi azali. Maka yang lain daripada Tuhan, lain daripada Allah tu semuanya ada permulaan wujud. Semuanya diadakan, yakni dijadikan, diciptakan oleh Allah. Termasuklah langit dan bumi dan arash itu sendiri, yang mana kita selalu dengar kisah berkenaan dengan arash, ya, arshul azim, arshul karim, yang letaknya melepasi tingkatan langit yang ketujuh, duduk di satu alam, dinama dia alam malakut a'la. Jadi alam malakut a'la mana alam kerajaan pemerintahan Allah di sebelah atas tu, a'la tu, ataupun kerajaan tinggi. Ya. Walaupun langit tu duduk di atas juga, langit pertama sampai langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha tu? Pohon pokok bidara tu. Semua di bawah kerajaan Allah juga, tapi dia kategori malakut sufla. Malakut maknanya kerajaan Allah Ta'ala, pemerintahan kerajaan Allah Ta'ala yang di sebelah bawah, ataupun alam rendah. Langit ketujuh, alam rendah lagi. Maknanya ada perbezaan lah di antara alam malakut a'la dengan malakut sufla tu. Jadi alam malakut a'la tu melepasi Sidratul Muntaha, dan ia di sanalah adanya alam zulmah, alam nur, alam barzakh di sana tu. Maka alam barzakh itu tempat letaknya sekalian roh yang telah meninggal dunia. Namanya alam barzakh. Jadi alam barzakh tu bukan dekat bumi, dekat kubur tu. Itu alam tempat jasad diletakkan. Jasad kita ditanam situ. Jasad kita bukan kita. Jasad benda lain, kita lain. Kita ni yang namanya apa? Kita ni yang dinamakan, boleh dinamakan ar-ruh kita tu sendiri, atau kita panggil diri yang hakiki. Iaitu roh tu tadilah, alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna tu. Adakah tidak aku ni Tuhan bagi kamu semua, kata Allah. Bila dia ciptakan roh, kitalah diciptakan kita, maka Allah tanya. Lalu berkatalah, menjawab pertanyaan Allah tu oleh sekalian roh. Qalu, berkata mereka itu, bala wa syahidna. Kita kata ya, kita telah menyaksikan Allah lah Tuhan kita tu di alam roh tu. Jadi Allah rekodkan perkataan tu di dalam Quran supaya kita ingat kita pernah berjanji, pernah bersaksi yang Allah tu Rabb kita. Waktu kita berada di alam, satu alam lain namanya alam roh. Sebelum kita masuk ke dalam jasad, janin, dalam janin yang ada di rahim ibu, dan kemudian
zahir ke muka bumi ni. Tu maksud dia. Jadi semua alam ni baharu dijadikan, asal tiada diadakan, termasuklah arash. Jadi soalan dia, bila mana ada orang mendakwa Tuhan itu bersemayam di atas arash dengan dalil ayat Quran, tsummastawa 'alal 'arsy, tsummastawa 'alal 'arsy, itu dalam suratul Baqarah, dan surah Taha pun ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Taha. Kalau suratul Baqarah, tsummastawa 'alal 'arsy. Habis makna istawa tu nanti saya urai. Jadi dia pakai dalil tu, dia pasang makna zahir pada dalil ayat tu. Dia kata Tuhan itu duduk di arash atau bertempat di arash. Sedangkan arash itu makhluk yang baru dijadikan. Jadi sebelum soalan dia, sebelum arash itu diciptakan, boleh ke keluar soalan aina Allah, di mana Allah? Sebab tu soalan ini soalan bid'ah. Kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Kata Imam Malik juga begitu. Kenapa? Aina. Kalimah aina bahasa Arab maknanya di mana. Bila sebut aina, dia berhajat kepada tempat. Atas bumi, bawah bumi, dalam bumi, atas arash, atas langit, atas gunung. Dia bertempat baru jadi aina. Lain daripada Allah, kita boleh kata ila aina anta, kamu nak pergi mana? Kan? Kita boleh jawab uridu ila baitil khalaq, ataupun ilal hammam, ila dukkan, aku nak pergi kedai. Jadi ada tempat di kedai. Ilal hammam, bilik mandi. Ilal idarah, aku pergi jabat. So ada tempat. Jadi kalau Allah Ta'ala tak boleh bertanya soalan aina, itu sebab soalan itu bid'ah. Sebab dia merujuk berhajat kepada tempat. Jadi sebelum ada langit dan bumi dan sekalian makhluk, Allah wujud azaliyun. Belum ada masa, belum ada zaman, belum ada keadaan, belum ada apa pun. Yang ada cuma Allah ya. Arash tak ada, semua tak ada. Semua makhluk ni di fi ilmillah, dalam ilmu Allah, belum diciptakan lagi. Ta'alluq suluhil qadim lagi, belum tanjizi, belum diciptakan maksudnya. Jadi ketika itu Allah wujud tanpa tempat. Tu kata ulama, wujudun lillahi ta'ala bila makanin, tanpa tempat. Sebab tempat belum diciptakan Allah. Kalau dulu Allah macam tu, sekarang selamanya Allah macam tu. Haram hukumnya meletakkan tempat bagi Allah. Seperti kata dia, kata orang-orang yang sesat, Allah berada di atas arash. Ini perkataan dallu wa adallun, sesat lagi menyesatkan. Dalil akli pun sama, dalil nakli pun sama, menunjukkan i'tiqad itu, kefahaman itu sesat. Apatah lagi meletakkan Tuhan itu berada di atas langit, lagi sesat juga. Dua-dua sama sesat dia. Kenapa? Kerana langit itu lebih kecil daripada arash. Sedangkan sekian langit yang 7 tingkatan ini berada di bawah rangkuman arash Allah Azza wa Jalla, sehingga ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, bagaimana bezanya di antara arash dengan sekian alam yang lain ini. Seumpama setitik air yang setitik jarum celup di lautan, setitik air yang jatuh tu dibandingkan dengan lautan. Jadi langit sampai langit yang ke-7, kalau nak banding dengan arash, tak terbanding. Jadi nak makna kata kalau Tuhan duduk di atas langit, dia lebih kecil daripada arash. Tu logik dia tak? Kita panggil hukum akli, dia panggil. Hukum akli dia ada wajib akli, mustahil akli dan harus akli. Dia panggil logik akal. Dan akal ni tempat nazar.
Tempat kita berfikir benda yang halus-halus untuk mengenal Tuhan, akal tu. Jadi akal diguna pakai sebagai dalil untuk mengenal Allah, bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi akal dia tak boleh sendirian, dia mesti berpegang mengikut Al-Quran dan hadis Nabi, baru dia jadi benar. Sebab itu dalam mempelajari ilmu usuluddin, dia ada hukum akal, dia ada hukum akal, iaitu mengenal akal, mana wajib akal, mana mustahil akal dan harus akal. Dan dia adalah alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tak? So kalau ada orang tanya, jawab macam tu je. Dia bagi dalil Quran, dalil Quran tu betul, yang tak betul kepahaman awak. Memang Tuhan kata ayatnya betul, ayat itu betul, tapi kefahaman awak tentang ayat itu yang salah. Kenapa salah? Nampak terang-terang, Quran tak boleh faham ikut kepala otak. Dia kena mesti bersandarkan pada huraian ulama yang memahami dia. Sebab tu Allah kata fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ulama jika sekiranya kamu tak tahu. Bermakna wajib kita belajar dengan ulama warasatul anbiya tadi. Tak belajar tu yang dia faham terjemah, dia faham sendiri, itu yang jadi sesat. Ya, habis. Begitulah dengan hadis-hadis juga, ada hadis yang dipanggil mutasyabihat. Begitu dengan ayat, ada ayat yang mutasyabih. Baru masuk. Habis. Yang ketiga pula. Yang ketiga daripada 20 sifat yang wajib ada pada hak Allah Ta'ala, nama dia baqa'un. Baqa' artinya kekal Allah Ta'ala. Lawannya fana'un, yakni binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Senang dia urang, Pak. Baca je, laju je. Kekal ni dia ada dua jenis. Sekurang-kurangnya ada dua jenis. Ada kekal yang hakiki, ada kekal yang majazi. Kalau huraian bab qadim dia ada 4 bahagian. Ya. Kalau masuk dengan qadim bahasa lagi panjang. Dia ada qadim idhafi pun ada. Kekal ada dua, satu hakiki iaitu Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala, zat Allah dan sifat Allah, dan juga kekal yang majazi iaitu yang bangsa pinjaman, dia dikekalkan oleh Allah, seperti syurga dan neraka, ahli syurga dan ahli neraka. Ada ajibuz zambi, ada 10 tu. Jasad orang soleh, jasad para anbiya kekal sampai kiamat. Begitu juga jasad para wali Allah, para al-huffaz, orang yang memelihara Quran, hafiz Quran, jasad dia Allah pelihara sampai yaumil qiyamah. Itu dia. Orang yang mati syahid, nama juga. Al-qalam juga, Lauh Mahfuz, Al-qalam dikekalkan Allah, walaupun dunia kiamat dia tak hancur, dia still ada dan sampai bila-bila ada, sebab Allah kekalkan dia. Itu majazi. Ahli syurga dan neraka. Ahli syurga dihukum Allah Ta'ala jutaan ribu tahun, tak terkira lah lamanya. Yang duduk neraka jahanam tak keluar-keluar dah, tetap diazab demi azab saban hari, tanpa mati, tanpa hilang, tanpa binasa. Rasa sakitnya mati, rasa sakitnya diazab tak pernah lekang dalam kehidupan ahli neraka tu. Wal-iyazabillah. Tidak direhatkan oleh Allah walaupun sesaat. Itu yang berat tu. Jadi kita ni nak kekal kat dunia ke? Tak. Kita cakap tak nak kekal kat dunia, tapi kita kumpul harta macam kekal 5,000 tahun. Memang kita ni disuruh cari dunia macam hidup 1000 tahun atau kekal selamanya. Maksudnya apa? Cari tu kohoh-kohoh lah, agak-agak. Pasal lama lagi hidup. Ini tak, lama lagi hidup, banyak bekalan kena bawa. Tak cukup 2 gunung emas ni, 3 gunung emas. Itu yang kerja megerampuk semua tu. Dah kaya dah ni, makan tak habis dah, curi lagi.
Astagfirullah. Orang boleh terumpu ke harta lagi. Dia nak lagi satu gunung kata Nabi. Dah ada 2 gunung emas ni. Emas 2 gunung dah. Tambah 1 gunung lagi. Tak boleh. Apa yang dikejar ni? Hawa nafsu tu panggil syaitaniah dan haiwaniah yang ada dalam diri manusia ni, yang mendorong manusia menjadi kufur kepada Allah, lupa diri. Ni bila mati berat. Bayangkan lagi banyak harta, lagi banyak soal siasat kita. Itu yang Dan takut tu. Jadi kalau kita ada harta, semua bawa jalan Allah lah. Kita ada kereta, bawa kita pergi masjid dengan pengajian, rumah mengaji. Dia ada kereta Merc, simpan kat rumah, bawa motor cabuk je, datang kan lah ngaji. Merc untuk meeting je, cari bisnes. Rugi lah. Bawa dia pergi ke jalan Allah, pergi mengaji, pergi dengar kuliah, pergi tempat selawat. Ni semua supaya dia jadi saksi esok. Apa pula, bukan nak menunjuk, memang itu yang kita kena buat. Ada motor besar, bawa motor besar ngaji. Dia tu barang, dia jadi saksi kita di hadapan Allah dah. Ni yang jadikan saksi kita, motor cabuk dia, kita dah nak lerai, dia bawa ngaji. Asal aku ni kena low profile. Andai lah. Kena. Jadikan semua yang kita ada ni, esok dia menjawab di hadapan Allah ni dalam keadaan jawapan yang baik-baik. Pakai baju lawa-lawa, pergi kelas, pergi mengaji, pergi solat, pakai baju cantik lah. Pergi solat, baju dah kopak. Bukan tak mampu, pergi shopping tu dia faham. Dia punya tudung kau punya lawa lagi makalip. Pergi masjid, bawa telekong RM29-nya. Jadahnya belilah Siti Khadijah ni tu. Di bawah tu kan mahal sangat, 500 je, 1000 pun ada. Dia jadi saksi di hadapan Allah dah. Ni beli telekong yang murah-murah, kena air dah nampak warna aurat, tak sah sembahyang dah. Dia pakai yang tebal, yang baik sikit. Dia tebal, dia pakai kain guni, panas. Yang mahal sikit untuk jadi saksi kita kan. Wallahu a'lam. Baik. Lain daripada Allah binasa. Kullu man 'alaiha fanin. Setiap barang sesiapa selain pada Allah tu, atasnya kedatangan kebinasaan. Illa wajha. Illa, kecuali wajhullah, iaitu zat Allah. Wajah tu dengan makna zatullah, bukan dengan makna muka. Kecuali zat Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini wajah Tuhan engkau tu dengan makna zat Tuhan engkau. Itu dia panggil takwil ayat. Mazhab ahli sunnah wal jamaah bab takwil ni dia ada 2. Satu takwil tafsili, satu takwil ijmali. Dia kok macam mana pun ayat mutasyabihat dia ada takwil. Dia tak boleh tafsir guna akal sendiri. Takwil tu sebahagian daripada cara pentafsiran ayat. Ayat-ayat mutasyabihat, ini ayat-ayat yang kesamaran maknanya dengan berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Dia panggil ayat mutasyabihat. Allah dalam satu ayat dia sebut yadullah, tangan Allah. Manusia ada tangan, makhluk ada tangan, kan samar. Allah ada tangan juga. Bukan makna tangan. Tangan makna kudrat, kekuasaan. Itu panggil takwil tafsir. Ulama mutaakhirin dan sebagian ulama salaf mentakwilkan dia dengan takwil tafsili. Tafsir makna detail. Mendetailkan dia pada makna yang patut padan bagi zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Maka dengan itu kudrat makna yadun makna kudratun, makna tangan. Tangan tadi maknanya ialah kekuasaan Allah. Adapun kebanyakan ulama salafus salih dan sebagian ulama khalafus salih berpendapat bahawasanya
Yadun dengan makna tawakuf, berhenti daripada menterjemahkan dia atau memasang makna dengan makna zahir. Satu, dia tak pasang dengan makna zahir, diserahkan makna hakikat ayat itu yang kata yadun tadi tu, ayat mutasyabihat tu, kepada Allah Ta'ala semata-mata tanpa menghuraikan dia dan tanpa memegang pada makna zahir ayat. Beriman dengan ayat mensucikan Allah daripada sebarang kesamaan sifat dan zat Tuhan dengan makhluk, dan menyerahkan makna ayat semata-mata kepada Allah. Maksudnya apa? Yadullah fawqa aydihim, hanya Allah je yang tahu apa makna ayat ini. Jadi dia tak pegang makna tangan, Allah ada tangan, tapi tangan yang layaklah dengan Allah. Tak. Tidak sekali. Itu bukan ulama salafus salih. Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Ibnu Salamah, salah seorang ulama salaf yang mengarang kitab berkenaan dengan iaitu kitab yang dikarang iaitu kitab Aqidah At-Tahawiyah, yang mana dia berpegang dengan pahaman menyerahkan maksud tawakuf, mana ayat ini kepada Allah semata-mata. Dia tidak menakwilkan, dia tidak mentakwil dengan tafsir, dan dia juga tidak memegang pada makna zahir ayat. Ini dipanggil takwil ijmal. Itulah takwil ijmal. Tawakuf tadi tu, tawakuf dan tafwid nama dia. Maknanya itu konsep dia, serahkan makna hakikat ayat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata tanpa berpegang pada makna zahir, yang mana makna zahir ini tidak mutasyabihat, kesamaran. Itu dia. Jadi Allah je yang tahu. Sama juga dengan ayat Alif Lam Mim. Apa makna dia? Ada ulama letak mana? Sebagai ulama tawakuf ni serah pada Allah je tahu makna Alif Lam Mim ni apa. Takkan tak ada makna, mesti ada makna. Kan? Contoh Taha, ada makna. Tapi kat sana hanya Allah saja yang tahu apa makna dia. Sama kategori. Berbeza dengan pahaman ulama ataupun orang yang mengaku ia adalah pahaman salafus soleh, iaitu golongan yang berpegang dengan zahir ayat. Maka dia berkata yang Tuhan itu ada tangan, tapi tangan yang tak sama dengan makhluk. Ada mata, tapi mata yang tak sama dengan makhluk. Ada jari, tapi jari yang tak sama dengan makhluk. Ni golongan ni, pahaman ni kita panggil mujassimah. Walaupun dia menafikan kesamaan dengan makhluk, tapi dia telah beriktikad Tuhan itu ada mata, ada tangan, ada jari. Semua ada ayat Quran tu. Ayat Quran. Ainullah, mata Allah. Apa makna dia? Bukan mata Allah. Jadi dia pegang bila kata Tuhan ada mata, ada tangan, ada jari, cuma tak sama dengan makhluk, dia telah menyamakan Tuhan sebenarnya dengan makhluk. Wal'iyazabillah. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang begini ni, kita serahkan makna dia kepada Allah semata-mata, tanpa kita huraikan dia dan menghujah dia, dan tak mengkosongkan Allah daripada sifat itu. Menyerahkan makna dia semata-mata pada Allah. Yang kita ataupun kita ambil jalan ulama khalafus salih dan sebagian salafus salih, iaitu mentakwilkan dia dengan takwil tafsir dengan makna yang sesuai patut padan dengan zat Allah Ta'ala yang tak sama dengan makhluk tu. Bila kata yadun, makna kudratun. Bila sebut wajhun, wajah, muka, dengan makna zatun. Ini yang jalan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kena pegang. Mudah bagi kita. Jangan kita mengarut seperti itu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Yang keempatnya, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Artinya bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Bersalahan, makna moden kita ni tiada persamaan. Ini maksudnya.
Bersalahan ai bermakna tiada kesamaan atau persamaan Allah Ta'ala bagi yang baru dengan sekalian yang baru. Apa yang ada pada baru? Mata, kaki, mulut. So Allah bersalahan dengan dia ataupun tak ada persamaan dengan dia. Oh, maksud dia. Manusia ada tubuh. Allah tak adalah. Manusia ada bentuk, makhluk ada bentuk. Allah tak berbentuk. Manusia ada warna, ada color. Allah tidak ada warna, tidak ada color. Macam tu. Dia akas sebalik. Makhluk, cahaya itu makhluk, maka confirm Allah bukan cahaya. Sebab ada orang silap faham tu, dia ingat Allah cahaya. Allah tu cahaya yang sangat hebat sehingga gunung pun hancur. Kefahaman dia. Kenapa? Dia dengar cerita tentang Nabi Musa AS. Dia nak melihat Allah. Allah terjalikan cahaya kepada gunung. Bukan Allah tu duduk kat gunung. Cahaya tu makhluk Allah diletakkan ke gunung, hancur lebur gunung tu. Tak mampu menanggung cahaya nur yang Allah letakkan. Pingsanlah Nabi Musa, maka tahulah Nabi Musa bahawasanya Allah tak mampu dilihat dia di dunia ni, kerana dunia semua akan hancur dengan keagungan, kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala. Baru makhluk dia pun dunia tak tertanggung dah. Kan? Cahaya manusia dapat buat. Manusia dapat kontrol cahaya sehingga tahap infrared, infraungu. Cahaya tu kan? Laser. Punya tajam laser tu boleh buat pembedahan. Dan laser tu ada senjata yang menggunakan laser, tembak hancur orang. Laser, dia adalah cahaya. Itu maknanya Nabi Musa AS dapat lihat lebih hebat daripada itu. Maka pengsanlah dia. Jadi di dunia ni bukan masalah tak boleh lihat Allah, tapi masalahnya tak ada satu makhluk yang mampu menanggung di dunia ni. Sebab alam dunia ni tak sama dengan alam malakut a'la dan juga alam yang lain tadi, alam syurga, alam neraka, tak sama. Alam ni banyak ribuan alam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada ribuan alam tu, 1000 alam yang kita tak tahu ni. Allah sembunyi, yang kita tak sampai akal. Alam tu banyak, tapi kita tak dapat tahu apa tu alam. Ada sedikit dia Allah beritahu. Dia sebut alam Jabarut, apa dia? Alam juga tu. Alam Hahud, apa dia? Tak tahu kan, tak tahu tu alam tu. Dalam pengajian kesufian dia ada urai. Kan? Kita tak mampu. Itu tanda lemahnya kita, jahilnya kita tentang apa makhluk Allah pun tak boleh kita nak kaji dah. Apatah lagi dengan Allah yang Maha Agung tu. Jadi mukhalafah maknanya tiada persamaan Allah dengan segala yang baharu. Mustahil ia ada persamaan baginya segala yang baharu pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Apa pun tak ada persamaan dengan Allah, walau bunyi macam sama. Allah, salah satu sifat ma'ani dia ialah kudrat. Kudrat maknanya berkuasa atau maha berkuasa ia. Jadi sifat kudrat dengan sifat qadiran tak sama. Kita belum sampai ni. Nanti sampai bab dia saya urai. Pasal dia ada pula sikit banyak dia punya perbahasan. Dia ambil sini mukhalafah lagi. Orang yang belajar sifat 20 lebih lagi memahami konsep mukhalafah tadi, insya-Allah dia terhindar daripada tipu daya Dajjal. Orang-orang yang tak memahami dan tidak mengimani konsep sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis atau dalilnya laisa kamitsli syai' ayat Quran, mudah dipengaruhi dan percaya kepada Dajjal. Bila satu orang telah bulat i'tiqad dia, jazam dalam hati dia yang Tuhan tu tak ada persamaan langsung dengan makhluk, maka mudah dia tahu. Bila Dajjal keluar, Dajjal mendakwa sebagai Tuhan, dia tahu ini bukan Tuhan. Tuhan tak mungkin buta sebelah mata dia. Tuhan tak mungkin ada berbentuk. Dajjal berbentuk. Dia bukan jin, dia bukan gergasi kan.
Dajjal tu pernah muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar nak bunuh dia. Nabi kata kau tak akan dapat bunuh dia sebab Allah dah janji dia untuk bangkit dia di akhir zaman. Jadi Dajjal itu dia adalah daripada keturunan siapa? Keturunan manusia juga. Cuma hasil mutasi dia di antara benih manusia dengan syaitan. Tu keluar. Tapi Dajjal tu Allah jadikan dia keadaan dia akan bangkit lah. Umurnya panjang. Dajjal ni sejak zaman Nabi Musa alaihissalam dia dah ada dah. Musa As-Samiri, kata sebagian ulama, dia adalah Dajjal yang telah menipu kaum Nabi Musa alaihissalam. Sewaktu Nabi Musa pergi bermunajat di Gunung Tursina, dia meminta Nabi Harun untuk jaga umat. Tapi Dajjal ni yang nama Musa As-Samiri ni, dia telah menipu daya akan kaum Nabi Musa ketika itu, sehingga masing-masing menyangka lembu itu sebagai Tuhan. Tu kisah dia, panjang kisah dia. Pada satu ketika ahli pelayaran Yahudi juga pernah berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau. Pulau yang berada di Jazirah Arab sajalah. Sampai sekarang pulau tu dah ditemui pula. Ada pohon-pohon yang pelik-pelik, binatang yang pelik-pelik dekat pulau tu. Cantik pula tu. Pulau tu banyak dalam kajian Arif Sarjana Muslim kata itulah pulau tempat di mana Dajjal duduk. Tapi tempat dia orang tak jumpa lagi. Tu dia. Ada makhluk jasasah yang tak kenal mana bontot, mana kepala tu. Pernah ditemui orang mati terdampar di pantai. Wallahu alam tak itu ke dia tak. Tapi makhluk macam yang digambarkan dalam hadis tu ada dah. Maknanya kita ni dah dekat dah dengan kiamat ni. Bukan boleh hidup 10 tahun lagi tak. Kita tak sampai 10 tahun lagi dah sampai. Wallahu a'lam. Itu pasal dulu kiamat itu zaman Nabi pun Nabi dah kata hampir macam 2 jari. Kita ni lagilah sangat hampir kan. Jangan beleka lagi dengan dunia. Kita ni bawa dunia tu sebagai mazra'atul akhirah. Dunia yang kita ada bawa untuk pergi akhirat. Jambatan lah untuk akhirat, mazra'ah tu. Kita gunakan dia sepenuhnya untuk akhirat. Di samping kita menggunakan nikmat dunia yang Allah kurnia, jangan lupa bawa dia ke akhirat. Itu maksud dia. Bukan kena buang dunia tu. Yelah dah nak kiamat, pergi kat rumah TV dah di 60 inci pergi buang. Jangan bagi saya. Dia pergi hempaskan TV tu. Dunia nak kiamat, takut dia. Saya dia boleh bawa ke akhirat. Dengarlah ceramah Ustaz Ismail Kamus ke, Ustaz Zaidrus ke, buka video dia. Ni jam dah lagi senang pakai internet je. Search kat YouTube semua boleh keluar. Ni sibuk juga tengok drama tu. Habis lah. Tengok drama habis. Lupa Allah semua. Ada tak orang sambil tengok drama tu dia boleh zikir? Sepatutnya buat macam tu. Sambil tengok bola orang lelaki, sambil tengok drama, tangan jalan, subhanallah, hati jalan. Hebat tu. Kerana dunia tu tidak melalaikan dia. Tapi biasanya orang nak tengok Maharaja lawak apa. Lupa Allah, mana ada Allah kat dalam hati dia dah. Itu masalah dia. Bukan tak boleh tengok. Tengok. Apa nak tengok, tapi boleh tak mengganggu zikir kita dengan Allah tu. Sampai tahap itu tu bagus. Maknanya kita sembang dengan orang pun hati kita ingat Allah. Lain dipanggil sir. Dia bukan tahap hati dah, dipanggil sir. Dia zikir ni segi sufi dia ada zikrul lisan. Ini kebanyakan kita mulut saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hati tak hidup lagi. Kejap ingat, kejap tak ingat. Zikir lepas semayang, subhanallah, subhanallah juga, tapi kepala otak dia ingat kunci. Mana aku letak kunci tadi? Mula sebut subhanallah, subhanallah. Dan
Itu zikrul lisan. Kita ni kena ubah. Daripada tak zikir, zikir lisan. Sampailah dia pergi zikrul qalbi. Zikrul qalbi iaitu hati, mulut dengan hati dia sama-sama. Contoh sebut subhanallah dalam hati, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Seiring dengan apa disebut tu. Itu zikr qalbi. Dia lisan wal qalbi dia jalan sekali. Itu bukan sir. Sebab zikir qalbi, hati tak hidup lagi. Hati tak hidup dengan zikir lagi. Dia memerlukan bantuan lisan dia untuk dia gerak. Itu zikr qalbi. Ataupun mulutnya tak bunyi, tapi hati dia sebut Allah, 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 subhanallah, hati dia. Tapi dia masih membilang lagi 1000 kali, 100 kali. Itu zikrul qalbi nama dia. Kejap kan dia hilang, kan datang balik. Dia nampak apa yang menarik, anak dia pergi main. Hei, aku baru je kemas. Betul kan balik, betul ni. Kan dapat cucu dia, mulut dia kio. Hati dah tak zikir dah. Sebab dia qalbi. Qalbi ni dia, qalbun dia berbolak balik. Kejap ada, kejap tak ada, kejap nak macam ni, kejap nak macam ni. Itulah qalbun. Yang ketiga dia panggil zikrus sirri. Sir barulah hasil latihan dia dengan menyebut Allah melalui lafaz, dan seiringkan dengan hati dia, Allah buka satu makam lagi, dia panggil sir. Maka hati dia dah mula hidup. Dan walaupun mulut dia tak berbunyi, walaupun mulut dia bersembang dengan orang, hati dia masih dapat zikir. Itu sir tu. Kenapa ni hati dia dah mula bersih? Pandangan dia pun dah mula tajam. Hati bila bersih, pandangan dia dah menempati akan pandangan yang dikehendaki Allah tu. Sir tu nak sampai dia duduk pada martabat mulhamah. Tingkatan ketiga. Tingkatan pertama ammarah bisu. Yang ni kita semua kat sini. Kita belum sampai lawamah. Kalau kita dah sampai lawamah, kita benci dengan dosa. Kita senantiasa nak bertaubat kepada Allah. Sentiasa diri kita hina di hadapan Allah. Sentiasalah kita ni rasa yang kita ni sangat berdosa dengan Allah, sehingga kan kita tak lekang daripada istighfar, tak lekang daripada mohon ampun dan taubat kepada Allah. Itu lawamah. Dan tempat lawamah ni sudah mula memahami ilmu agama, suka dengan majlis agama, majlis ilmu, dan dia berilmu, dan sekurang-kurangnya dia melepasi tahap padu ain dia. Itu lawamah. Jadi selagi mana mengaji pun tak tahu lagi, fiqh pun tunggal langgang lagi, dia duduk amarah, belum pergi lawamah. Itu je. Selagi belum istiqamah dengan solat taubat dan belum istiqamah dengan solat duha, selagi itu dia belum sampai lawamah. Sebab orang lawamah ni orang yang Allah dah kasih. Dia ahli taubat. Orang duduk lawamah dia ahli taubat. Dalil dia Allah sebut dalam Quran, kata Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai akan orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang suka membersihkan diri. Tu tahap lawamah tu. Jadi kalau dia tinggalkan sembahyang, dia masih lagi tak rasa, tak ada takut dengan Allah, tak ada rasa berdosa ke, itu semua amarah. Paling senang tengok televisyen lah kita hari-hari, tengok televisyen, tengok aurat orang. Ada tak istighfar? Tak ada dah. Tengok drama tu, tengok Jennifer Lopez habis. Contoh tak? Mana dia ingat istighfar, ingat seronok je, tak rasa berdosa kan? Tu tanda amarah besok tu. Tengok orang lelaki punya aurat, badan sado abang tu, dalam filem dia buka baju dia nelayan, kan seluar aja, seluar pendek dia. Tengok pula orang yang kat body, bagi perempuan, tak ada rasa berdosa pun. Wih, dahsyat abang sado. Tu dosa, tak rasa sebagai dosa. Itulah tanda kita tu duduk amarah.
Ini bahaya ni, amarah ni. Amarah nafsu paling bahaya. Apa yang ada semua nak rasa. Halal dan haram sama sahaja. Balik ke Tuhan hidup terseksa. Sebab dia tak ada jaminan syurga, orang amarah ni. Ini yang orang mana dia bila balik ke Tuhan, Allah timbang amal baik, amal buruk dia. Kemudian amal buruk dia yang jahat tu Allah akan azab dulu di dalam neraka. Waliyahzabillah, dah habis baru dimasukkan ke dalam syurga. Inilah kedudukan orang amarah. Tapi kalau lawamah pun dah mula, tapi dia belum jaminan syurga. Tapi Allah dah kasih pada dia. Jika Allah nak masukkan dia, Allah masukkan dia dalam syurga dengan rahmat Allah. Atau Allah letakkan dia ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Tu orang lawamah. Jadi bila Allah dah kasih kepada dia, maka sudah pastilah Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Walaupun dia banyak dosa dia, Allah cari satu je amalan dia yang Allah cinta, Allah suka. Apa dia? Suka selawat pada Nabi contohnya. Apa dia? Suka buat kebaikan, suka bersedekah. Allah masukkan dia syurga sebab tu je. Itu lawamah, belum ada jaminan syurga. Boleh jadi masuk neraka juga. Yang betul ada jaminan syurga ni orang hidup martabat keempat, nama dia mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah punya iktiraf tu. Wahai orang-orang yang, wahai jiwa yang tenang, tu tafsir. Ini terjemahan. Dia punya ulama sufi, tafsiran ulama sufi, wahai orang-orang atau golongan yang duduk pada martabat nafsu mutmainnah. Irji'i, kembalilah kepadaku, kata Allah. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha lagi diredai. Ya. Amal apa? Iya. Bukan ayat kursi je. Barang siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas, maka tempat dia di dalam syurga, kata Nabi. Begitu juga ayat-ayat yang lain, begitu juga dengan zikir yang lain. Tapi semua tu masuk dengan rahmat Allah. Allah dia mencintai ayat kursi dan selalu amal ayat kursi tapi tak semayang. Tompat dalam neraka kak. Itu antara jalan untuk mendapat rahmat Allah. Dengan syarat dia tak boleh tinggal yang fardu, tak boleh buat maksiat juga. Jadi itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sambung ayat tadi. Fadkhuli, maka masuklah kamu ke dalam syurgaku. Siapa kata? Allah. Kamu semua ni golongan mutmainnah ni, fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hamba-Ku. Allah iktiraf sebagai hamba ni. Belum sampai martabat ni, belum lagi iktiraf sebagai hamba walaupun memang kita hamba. Tapi Allah belum iktiraf. Kat sini baru Allah iktiraf. Mana dah? Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu semua ke dalam golongan hamba-Ku, ibadi. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua ni ke dalam syurga-Ku, kata Allah Ta'ala. Mana? Mutmain, ayat Quran. Lawamah belum. Amarah jahat, la ammaratu bisu, kata Allah. Nafsu amarah itu, golongan amarah itu sangat berbuat kepada kejahatan. Lawamah, Allah pernah bersumpah dengan lawamah, demi nafsu lawamah. Ada orang yang duduk tu, betul makna lawamah tu ada. Mutmainnah tadi tu jaminan dia. Jadi kita kena zikir terus menerus, dari zikir sirri sampai kepada al-mazkur. Di satu golongan yang mana dia telah kekal hatinya dalam mengingati Allah. Ini martabat insanul kamil, para nabi Allah, wali Allah, orang-orang yang pilihan Allah ni. Mereka ni hati senantiasa dengan Allah, walau mulutnya terkatup, hati dia dalam zikir, tak pernah tidur ni. Macam Nabi SAW, mana ada pernah tidur? Mata dia tutup, hati dia tak pernah tutup. Jadi kita ni kena sampai ke sini lah sebenarnya.
paling kurang pun kita ni kena sampai ke mutmainnah. Ada lagi 4 lagi martabat, ada 3 lagi ke atas. Dia sekurang-kurangnya mutmainnah tu, nak jaminan Allah, syurga Allah tu. Itulah jalan kita. Kan? Macam mana jalan kena mengaji, belajar lagi. Tu cerita je. Allahu a'lam bishawab. Akan datang kita sambung lagi. Dan perbuatannya yang kelima, iaitu sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Akan datang kita baca ya. Ada soalan tak? Ojak dah tu kita buka soalan setengah jam. Ya. Surah? Ya, betul. Itu surah Al-Fajr. Ya wal fajri wa layalin 'ashr. Surah tu. Ya. 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 Baik. Kata Nabi SAW, mafhum dia, iringilah kejahatan kamu dengan kebaikan, kerana kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Itulah tujuannya. Memandang aurat di dalam televisyen dosa, tapi kategori dia dosa kecil daripada sudut fiqah. Kalau di sudut tasawuf besar, semua dosa besar. Tapi masuk dosa kecil tu, dia terampun dengan air wuduk. Ambil wuduk, jatuh. Sujud, jatuh semua. Kan? Sedekah, Allah hapuskan dosa tu. Zikir, menghapuskan dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, berhajat kepada taubat. Dan jika berkait dengan manusia, kena settle dengan manusia itu dulu. Itulah beza dia. Jadi sebab itu, kalau kita masih mampu, kita mampu berzikir sambil tengok televisyen, insya-Allah lama kelamaan dia tak suka dah tengok benda-benda tu. Dia yang masalahnya tak zikir langsung. Ada orang zikir kan tengah zikir tu seronok tengok dia buat lawak tergelak sampai terkencing. Orang perempuan kalau gerak lebih-lebih terkencing, tak saya tanya orang perempuan. Dia gelak punya gelak, tak tahu bahasa je. Wallahu a'lam. Lain? Ji, ni ada soalan? Tadi Ustaz sebut roh Roh, ya. Adakah mimpi tadi berkaitan dengan roh? Bagus soalan. Harus. Ya, roh ni benda yang seni, yang halus, yang apabila orang-orang kafir bertanya pada Nabi SAW, Allah suruh Nabi jawab, kulir roh, katakanlah roh tu ialah min amri rabbi, ialah pekerjaan atau dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan, maksudnya soal roh ni hanya Allah yang maha mengetahui. Yang kita tahu apa yang Nabi khabarkan je. Roh tu bagaimana. Jadi di antara alamat kenabian, wahyu juga, tapi tak masuk dalam Quran, ialah mimpi. Jadi mimpi seorang Nabi, ia adalah wahyu juga. Jadi mimpi itulah. Sebelum Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira, iaitu berupa surah ayat Quran, suratul Iqra tadi tu, surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbik tu. Jadi dia telah beberapa kali bermimpi. Apa mimpi-mimpi dia juga adalah wahyu bagi para rasul, para nabi, tapi tak termasuk dalam kategori ayat Quran. Sebab ada juga hadis dipanggil hadis qudsi. Dia juga kategori wahyu Allah, perkataan Allah, tapi tak masuk dalam ayat Quran. Itu panggil hadis qudsi. Aku hairan melihat hamba-Ku. Tu kan ada ayat macam tu kan. Atau wahai hamba-Ku, ayat tu. Tapi disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita pula, kalau bermimpi, mimpi itu harus datangnya peristiwa yang dilakukan oleh roh di satu alam yang lain. Jadi kalau kita tidur, dipanggil maut. Tidur tu sebahagian daripada mati, sehingga kan doa Nabi ajar sebelum tidur apa dia? Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah,
dengan nama engkau aku hidup dan aku mati. Wa amut. Mana ada kita mati kat situ? Kita tidur. Jadi dia panggil mati kecil. Jadi bila kata dah mati juga, cuma malaikat tak cabut roh tu, roh kita keluar. Maka bila kita tidur dia keluar, hanya jasad kita yang berada di situ. Jadi roh ni kadang-kadang dia merantau pergi ke alam malakut, sampai ke alam barzah, dia jumpa orang yang mati di dalam tu. Ya. Kadang-kadang dia mimpi berjumpa dengan roh kawan dia. Kan? Roh dia dengan roh kawan dia berjumpa. Lepas tu bila siang dia tanya, aku mimpi kau malam tadi. Aku pun mimpi. Cakap. Aku pun dia berdua-dua bertemu kat dalam tu. Atau kadang-kadang dia mimpi setan, apa macam-macam benda lah. Wallahu a'lam bishawab. Dalil Al-Quran saya jumpa tentang roh tadi semasa kita tidur bagaimana. Tapi saya terbaca pula satu lagi ni. Kamu tidur, roh kamu tu dia bagi dua. Dua bagi dua. Satu Allah pegang separuh, satu lagi kamu ayat orang yang kau mimpi tu. tak. Terima juga untuk pembacaan. Dia tu suka hati dia je. Dia orang dari mana roh tu takkan pecah dua dia. Roh tu tetap satu, rupanya macam kita sekarang. Mata roh dekat mata kita, maka kita boleh lihat. Mata roh, telinga roh dekat telinga kita, boleh mendengar. Satu masa kalau dia masuk balik, kedudukan telinga tak betul dengan kita, zahir kita terus pekak dia. Atau matanya tak masuk sekali, buta dia. Bangun tidur buta. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah cabut kuwah yang ada pada mata tu dicabut. Asal masalahnya mata roh tak berbetulan dengan kita. Mata dia elok, tapi tak nampak. Sebab tu kalau kejut orang, hati-hati. Kalau roh tu masuknya kadang tak ngam, buta kawan tu. Jadi sebab tu kejut tu ada adab dia. Dia main sepak, bangun, pom. Kawan tu terkejut pula. Lala yang paling dahsyat, dia letaknya radio. Tu dia. Tapi biasa roh ni dia sifat dia mesra, dia halus. Dia selalunya tepat. Jarang tak tepat, melainkan Allah kehendaki dia jadi macam tu baru jadilah. Wallahu a'lam. Saya ternampak kat masjid MIDC dia tulis jumlah ayat mutasyabihat. Saya ada artis sport apa. Siapa yang membagi jumlah tadi tu? Para ulama qura, yakni ulama Al-Quran yang ahli dalam bidang Quran, dia ayat-ayat Quran ni memang terbagi pada dua. Satu dipanggil ayat muhkamat, satu ayat mutasyabihat. Jadi memang boleh bezakan mana ayat-ayat dia. Ulama yang membagikan jumlah tadi. Ya, dia panggil ayat sifat. Ayat-ayat berkenaan sifat Allah, yang ni dia panggil ayat mutasyabihat. Dan juga beberapa ayat yang lain, yang kesamaran makna dia boleh menyebabkan orang syirik kalau faham zahir. Mana tak masa time para sahabat dulu Telah dikategorikan mutasyabihat. dah kategori. Waktu zaman sahabat dulu telah diberitahu tentang ayat mutasyabihat tu. Cuma zaman sekarang ulama susun teruslah. Sama dengan ayat Quran ada berapa? Dulu kata 6,666 ayat. Sekarang pula kira balik tak sama. 6,600 berapa? Tak sampai 66. Tu dia orang kira balik. Pasal apa? Ada ayat yang sama-sama, jadi kira satu. Ayat sama, ayat tu sama bunyi dia, tapi dalam surah-surah lain. Ada yang mengatakan terjemahan ayat Al-Quran ni tertakluk kepada Nusantara dan sebagainya. Okey. Jadi dia kata yang menterjemah dalam bahasa kita ni pun ada silapnya. Yang cakap tu ada silapnya dia. Al-Quran tu betul. Yang menterjemah ni silap. bahasa digunakan Silap. Sedap dia kak. Yang terjemahkan ayat Quran ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia tu, yang terjemah tu ulama yang diiktiraf ilmu dia. Dia bukan semua orang boleh terjemah tu. Belajar bahasa Arab je terjemah tak boleh. Dia mesti ahli dalam nahwu dan saraf, ilmu ma'ani, ilmu badi',
ma'ani lain, badik lain. Ilmu apa lagi, ilmu dipanggil ilmu lughah, ada ilmu arud, ilmu qiraah, dia semua kena alim baru dia boleh tafsir. Dan dia tafsir ni iktiraf dunia, satu dunia ulama iktiraf. Maka dia bukan salah begitu saja, melainkan yang tafsir itu ulama yang salah, baru salah. Baik. Dan sebenarnya perkataan dia, terjemahan yang ada pada hari ini ke dalam bahasa Melayu, dia ambil bahasa yang paling hampir. Sebab bahasa Arab ni dia punya balaghah tinggi. Jadi dia ambil bahasa yang paling hampir dengan dia. Ala makna atas, boleh. Ala makna tinggi pun boleh. Ala. Jadi mana nak letak ni, tengok kesesuaian ayat. Okey. Begitu juga istawa. Makna istawa, duduk boleh, tertinggi boleh, menguasai boleh. Ada 14 pula makna dia. Makna yang paling hampir, supaya orang kat situ ada question mark, kena belajar, dia tulis bersemayam. Dia tak kata duduk. Padahal makna duduk pun boleh, tapi tak sesuai dengan konten ayat. Sebab ayat ni ayat sifat. Kalau kata duduk, Allah boleh duduk pula, sekali lagi dia berdiri pula, dah sama dengan makhluk. Maka dengan sebab itu bahasa Melayu dia tulis sana alal arsyistawa, makna bersemayam Allah di atas arash. Dia tak kata duduk Allah di atas arash. Sebab apa? Itu menandakan itu ayat mutasyabihat. Kena belajar untuk memahami dia. Bukan makna Tuhan tu duduk di atas arash, tapi makna Arab maknanya kekuasaan Allah, pemerintahan Allah, penguasaan pemerintahan Allah Ta'ala sehingga ke arash. Maksud dia. Jadi kena belajarlah. Jadi maksud dia, bahasa Melayu dia akan cari bahasa yang paling hampir kefahaman dia dengan ayat bahasa Arab. Bahasa Arab dia punya makna boleh pecah banyak. Istawa makna menguasai. Seorang raja itu sedang beristawa di dalam negeri Iraq. Maksudnya apa? Dia bukan tengah duduk kat negeri Iraq, dia sedang memerintah atau menguasai Iraq. Konten ayat tu. Jadi istawa makna lain, bukan makna duduk. Kalau jalasa, confirm duduk. Jalasun, duduk. Ijlis ya akhi, duduk kau. Tak ada mana lain, duduk lompat ke apa, tak, dia kena duduk. Kum ya akhi, diri kau. Kan. Wallahu alam. Kena belajar bahasa Arab dulu. Dalam sujud semayang, nas'aluka ya man huwa Allah tu, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim, tu Asmaul Husna lah. Ya Hanan ya Manan ya Karim, semua tu itu asma, itu nama-nama Allah lah. Baik, boleh, soalan dia boleh tak di dalam sujud kita baca itu semua? Kalau baca begitu saja batal semayang. Tapi kalau dia niat zikir atau doa, harus yang demikian itu. Kalau baca dalam hati, jangan cakap baca buku dalam hati pun tak batal. Sebab dalam hati dia, kalau keluar dia kena niat zikir atau doa. Kalau tak niat zikir doa, batal semayang tu. Sebab buat perkara yang membatalkan semayang, iaitu berkata-kata barang yang lain daripada rukun ataupun daripada bacaan solat. Boleh berniat doa. Niat doa, niat zikir. Ya, tu saja yang membolehkan dia. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar ambil waladhdallinnya imam kan, waladhdallin, ada orang baca Rabbi filli wali walidayya, niat apa tu? Kena niat doa. Kalau tak niat doa, batas sembahyang dia. Tu kena tahu tu kaedah tu, ya. Sama juga ada orang sampai ayat hisab. Tentang hisab, dia baca Rabbi hasibni hisaban yasira dalam sembahyang. Dia baca, dia kena niat doa. Tak niat doa, batas sembahyang dia.
Ini kena tahu dia ada zikir yang maksur, bacaan yang dikhaskan di dalam sembahyang, dia tak boleh ubah, dia tak boleh tambah. Tambahan tu satu huruf pun membatalkan. Jadi kita tambah zikir, tambah doa tu membatalkan. Tak batal sebab niat zikir dan doa. Termasuklah nak tegur imam. Subhanallah, tak ada niat zikir kan? Batal sembahyang awak. Imam tak batal. Nak tegur imam kena subhanallah tu, kena niat zikir. Subhanallah baru sebut zikir. Kalau tak batal. Boleh laksanakan tapi kena niat tadi lah. Yes. Okey, faham ya ibu? InsyaAllah. Lain-lain? Ya. Tadi saya tertarik dengan Ustaz cerita pasal Ustaz As-Sanibi yang keluar zaman Nabi Musa. Tapi Ustaz ada sebut juga masa dia keluar zaman Rasulullah yang Dajjal tu, ya. Dia keluar masa zaman Rasulullah tu Budak lagi. dalam bentuk manusia. dia tahu itu adalah Dajjal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat waktu ketika tengah jalan, panjang cerita dia, kena ambil depan. Next week datang. Tak datang tak dapat dengar. Saya bawa cerita ni sikit. Antara Nabi SAW dan para sahabat berjumpa dengan satu orang budak yang mana ciri-ciri dia adalah ciri-ciri Dajjal yang Nabi sebutkan. Maka sahabat pun dengan tak belengah lagi nak memanah dia. Kenapa? Dajjal. Ciri-cirinya sebut lengkap. Tu panjang hadis dia. Nanti saya bawa lah insyaAllah. Next week datang tau. Tu dia cara dia. Satu saya boleh semak balik. Lagi? Tak ada dah? Wallahu a'lam bissawab. Allahumma nawwir qulubana bil hidayah kama nawwata syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.